Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, walaupun agak terganggu jadual program Jom Belajar Nahu akhir-akhir ini, alhamdulillah kita masih sempat bersiaran insya-Allah, dan memandangkan beberapa masalah berkaitan dengan pertindihan program pada malam Khamis malam Jumaat. Program ini dijadualkan semula pada Rabu malam Khamis setiap minggu insya-Allah. Semoga selepas ini program ini lebih lancar insya-Allah dan memberi faedah kepada kita semualah insya-Allah. Baik. Jadi 2 minggu lepas, sebab minggu lepas kita ada Ustaz ada pertemuan jadual pada hari Khamis tersebut. 2 minggu lepas kita berhenti pada tajuk Al-Mubtada' wal Khabar. Jadi sekejap kita mulakan Al-Mubtada' wal Khabar. Jadi alhamdulillah, tajuk Al-Mubtada' wal Khabar ini tajuk yang sangat penting. Tajuk yang sangat penting. Ustaz boleh katakan bahawa kalau kita fahamlah Mubtada' Khabar ini, sebenarnya insya-Allah kita sebenarnya sudah berada di landasan yang betul. Sudah berada di landasan yang betul. Faham Mubtada' Khabar, faham fa'il, fa'il maf'ulun bih. Seakan-akan kita berada di atas lebuh raya. Di atas lebuh raya. Jadi lebuh raya ni senang nak buat kereta. Tak banyak kita perlu tekan brake, tak banyak kita perlu kata orang selekoh. Selekoh tu mungkin banyak tapi tidak banyak simpan dan sebagainya. Jalan je kan. Tetapi memahami mubtada' dan khabar, memahami fa'il dan maf'ulun bih itu adalah asas yang sangat penting kan. Dalam ilmu nahwu ni, bila kita baca satu ayat, carilah mubtada' khabar kan. Carilah fa'il maf'ulun bih kan. Kalau kita jumpa tu, insya-Allah kita telah berada di landasan yang betul, di jalan yang besar kan. Kemudian barulah bila kita dah makin cekap, di jalan besar ini, baru kita berpindah ke jalan-jalan yang lebih mencabar kan. Jadi yang paling penting sekali, fahami betul apa dia mubtada' dan khabar. Jadi alhamdulillah, mubtada' ini kita ulang secara ringkas pada malam ini insya-Allah. Mubtada' adalah al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil awamil al-lafziyah. Mubtada' adalah isim yang marfu' yang berada depan-depan tu, yang mana tidak ada amil yang menyebabkan dia menjadi mansub dan sebagainya kan. Senang cerita, mubtada' ni adalah isim marfu' yang kita mula-mula jumpa kan. Ataupun lebih mudah lagi kalau kita faham dengan menterjemahkannya sebagai subjek kan, subjek. Tapi bahasa Arab ni subjek dari dua, mubtada' dan fa'il kan. Baik. Apa pula khabar? Khabar al-ismu al-marfu' al-musnadu ilaihi. Jadi khabar ini dia menceritakan apa yang ada pada mubtada'. Dia yang menyempurnakan makna mubtada'. Dia juga marfu' kan.
Dia musnad ilaihi. Dia musnad ilaihi. Dalam istilah yang biasa kita gunanya predikat. Ceritalah kan, cerita. Khabar. Khabar itu sih cerita kan. Zaidun talibun. Zaid mubtada, subjek, talibun itu khabar, cerita dia. Kemudian mubtada ini pengarang kita kata ada dua bahagian, zahir dengan mudmar kan. Zahir tu yang jelas lah, Zaidun talibun, Zainabu talibatun, al-hakibatu ghaliyatun, contohnya kan. As-sa'atu rakhisatun. Apa-apa sajalah cerita kan. Baik. Az-zahir maksudnya jelas, kita boleh i'rabkan dia mubtada marfu'. Mubtada marfu' bil dhammah, mubtada marfu' bil alif. Zaidani talibani. Mubtada marfu' bil waw, zaiduna talibuna ataupun zaiduna tullabun. Bahagian yang kedua adalah mudmar. Mudmar ni pengarang kita beri contoh dengan dhamir lah sebenarnya kita. Kan? Bila kita biasanya bila sebut dhamir, kita mula dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Biasa kalau kita kira-kira dapat berapa? 14. Pengarang kita kata 12 je. Kan? Dapat wal mudmar isna asyara. Kan? Wal mudmar isna asyara. Sebabnya huma tu dua-dua kan, sama ada lelaki atau perempuan, kita panggil huma belaka. Sama juga dengan antuma, sama ada lelaki atau perempuan, dia sama je kan, antuma lelaki, antuma perempuan, sebutannya sama. Sebab itu selalu kalau kita biasa jumpa perang wal mudmar isna asyara, mengambil kira huma tu sama saja lelaki dan perempuan. Begitu juga antuma kan. Jadi 14 tolak 2, 12. Baik, ustaz tambah sikit. Bukan saja dhamir kan, bahkan isim isyarah boleh jadi mubtada kan. Isim apa lagi? Isim mausul, isim istifham, ismu syarti kan. Jadi isim-isim yang mabni ini boleh jadi boleh jadi mubtada kan. Contohnya kita kata Zaidun talibun. Zaidun itu kita boleh katakan huwa. Huwa talibun kan. Huwa talibun. Jadi kalau huwa talibun macam mana i'rab dia? Kan? Huwa tu kita kena i'rabkan dia mabni terlebih dahulu kan. Huwa dhamir mabni ala al-fath fi mahalli ar-raf'i mubtada. Ustaz dah terangkan dengan panjang lebar pada minggu lepas kan, insya-Allah. Okey, kemudian kita berpindah kepada khabar. Dalam khabar ini cerita dia ada dua poin yang agak utama lah ya. Yang pertama, khabar ini akan ikut mubtada kalau dia khabar mufrad. Zaidun qaimun. Kalau zaidani, az-zaidani qaimani. Kalau ramai, az-zaiduna qaimuna. Kalau Zainab pula, Zainabu qaimatun. Zainabani qaimatani. Zainabatu qaimatun. Jadi mufrad ikut mufrad, musanna ikut musanna, jamak ikut jamak, muzakkar ikut muzakkar, muannas ikut muannas kan. Okey. Poin yang kedua, khabar ni dia ada 5 jenis kan. Hari tu 2 minggu lepas Ustaz dah sebut kan. Kalau nak kata khabar ada 2, betul juga macam pengarang kita kata mula-mula ni, wal khabaru kismani, mufrad wa ghairu mufrad. Kemudian ghairu mufrad tu ghairu mufrad pecah pada 4 pula kan. 1 campur 4 5 juga kan, 5 juga. Kan. Kalau nak kata khabar 3 terbahagi kepada 3, betul juga. Mufrad, jumlah, syibhu jumlah. Ada juga yang bagi gitu. Kemudian jumlah pula bagi kepada 2, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syibhu jumlah pula jar majrur zaraf. Kan? Yang kata bagi pada 4, macam ni bagi Ustaz tak ingat macam mana bagi pada 4. Mufrad, kemudian apa tu dibahagi pada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhu jumlah. Kan? Boleh dipecah syibhu jumlah. Tetapi yang biasa Ustaz gunakan untuk di Ustaz kata khabar itu ada 5 jenis. Khabar itu ada 5 jenis. Apa dia? Yang pertama mufrad. Ingat ya, mufrad sini bukan maksudnya satu Mufrad sini bukan lawan kepada musanna dan jamak. Mufrad sini maksudnya bukan laisa bi jumlah wala syibhu jumlah. Bukan ayat dan bukan syibhu ayat. Kan? Baik. Jadi yang pertama mufrad. Yang kedua jumlah ismiyah. Kita kira mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur zaraf. Saya ulang sekali lagi. Mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah,
jar majrur zaraf ada 5. Jadi ikut antum bolehlah ya, antum boleh guna kaedah khabar terbahagi kepada 2, khabar terbahagi kepada 3. Yang 4 tu jarang sikitlah kan, jarang dengar kan. Khabar terbahagi pada 5. Yang ustaz guna untuk di ustaz khabar terbahagi pada 5. Dan minggu lepas ustaz dah sebut, dah baca kata-kata pengarang. Minggu ini ustaz akan ulang sekali lagi supaya apa? Sebab sebenarnya kadang-kadang dalam tajuk mubtada khabar ni dia lekat kat sini lah kan, dia lekat sini. Kita kata khabar marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Tapi bila kita cari khabar yang sebenarnya banyak khabar yang tak marfu' kan. Banyak khabar yang tak marfu'. Jadi macam mana tu kan? Sebab dia kita terkeliru dekat apa? Dekat anwa' al-khabar ni lah anwa' al-khabar. Sebab itu insya-Allah ustaz akan takkid sekali lagi dengan cara ataupun ayat yang biasa ustaz gunakan untuk di ustaz semasa ustaz belajar dulu. Dan biasa kalau ustaz mengajar memang ustaz akan beritahu 5 ayat ni kan, dalam bentuk satu ayat, satu cerita insya-Allah. Okey, jadi kita kemudian insya-Allah kalau selepas selesai pada 5 ayat ini, kita akan lihat sedikit latihan yang disediakan oleh pengarang kita ataupun i'rab lah kita ambil i'rab memadailah untuk i'rab kan. Sebab itu tujuan belajar nahwu sebenarnya kan. Kita boleh i'rab habis untuk apa kita i'rab? Supaya kita boleh membaca dalam bahasa Arab ini dengan bacaan yang betul di hujung dia kan. Itu tujuan dia kan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Kalau kita pindah macam tu, dia jadi macam mana? Rasanya ustaz kena pindahkan bahagian ni. Okey. Tak apalah ya, kita nampak. Dah nampak kan? Zainab ini Zainab dulu, Zaid dulu. Kita ambil hak lelaki dulu kan. Baik, kalau ustaz besarkan dia nanti dia akan jadi line view reading view. Okey, boleh. Lebih jelas tak? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini 5 ayat yang biasa ustaz gunakan semasa zaman ustaz belajar dulu untuk memahami anwa' al-khabar. Anwa' al-khabar. Dia satu cerita kan, satu cerita yang mudah je kan. Biasa ustaz suruh pelajar-pelajar ustaz hafal lah, mudah je kan. Itu kebanyakan itu menghafal Al-Quran yang begitu mencabar sekali. Jadi untuk hafal 5 ayat ini rasanya tidak pernah jadi masalah. Dan ustaz jadikan dalam bentuk satu cerita. Baik, Zaidun talibun. Ini ayat paling mudah sekali kan. Jadi kalau diminta untuk cari mubtada khabar, itu mulakan inilah Zaidun talibun kan. Lepas tu tukarlah Zaidani talibani, Zaiduna talibuna kan. Jadi kita cuba mufradkan dia, musannahkan dia, jamakkan dia. Lepas tu talibun tu kita ganti-gantikan. Talibun kepada mudarrisun kan. Zaidun tu kita tukar-tukar juga kan. Baik. Okey, kita balik pada basic. Cerita dia. Zaidun seorang pelajar. Ini paling mudah faham. Zaid mubtada, talibun khabar kan. Zaid mubtada, talibun khabar. Jadi kalau kita i'rab Zaidun mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Zaidun kejap. Okey. Zaidun talibun. Zaidun mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Talibun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ustaz percaya ustaz dah banyak kali tulis dulu. Jadi tak apalah kalau kita sebut dulu. InsyaAllah kalau ada masa untuk tulis, kita tulis nanti insyaAllah. Baik, tengok pada ayat yang kedua. Zaidun abuhu mudarrisun. Zaidun abuhu mudarrisun. Dekat sini bermulanya sedikit je, tak banyak kan, sedikit saja kan. Kadang-kadang sebab tu kita kata khabar marfu', mana marfu' dia? Kan, mana khabar dia? Kan. Zaidun abuhu mudarrisun ni adalah dalam ayat ada ayat. Kan, dalam ayat ada ayat. Zaidun yang pertama tu mubtada lah, mubtada. Kan, marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kalau kita ulang banyak kali, hari ni memang kita ulang banyak kali, sepatutnya kita akan jadi automatik mubtada marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah kan. Okey, baik. Abuhu mudarrisun sebenarnya satu ayat. Zaid ayahnya seorang guru. Ayah siapa? Ayah Zaid. Jadi siapa yang seorang guru?
Seorang yang jadi guru itu bukannya Zaid, kan? Sebab apa? Zaid pelajar. Kita beritahu awal, Zaid pelajar, kan? Ayahnya seorang guru, ini satu ayat yang lain. Jadi guru ini adalah khabar kepada ayahnya. Nampak tak? Kan? Zaidun abuhu mudarrisun. Zaidun mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Abuhu, abu tu kita panggil mubtada tsanin ataupun al-mubtada ats-tsani. Mubtada ats-tsani, al-mubtada ats-tsani. Kalau katakanlah kita tak sebut mubtada ats-tsani, kita sebut mubtada juga, tak ada masalah. Tapi biasa kita sebut mubtada ats-tsani lah ya. Nak beza Zaid dengan Abu tu, kan? Zaid dengan Abu tu. Jadi sebenarnya dalam ayat ni dia ada dua ayat. Ayat pertama Zaidun abuhu mudarrisun. Ayat kedua dalam tu ada ayat pula abuhu mudarrisun. Abu tu mubtada, abu tu subjek, kan? Dia mudhaf, hu tu mudhafun ilaih. Tu kita tinggalkan dulu, kita pergi pada struktur ayat dulu. Mudarrisun, mudarrisun tu khabar. Khabar kepada siapa? Khabar kepada Abu. Yang jadi guru bukannya Zaid, yang jadi guru adalah ayah. Ayahnya, kan? Ayahnya seorang guru. Jadi kita akan kata mudarrisun khabar marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Khabar ataupun setengah-setengahnya jelas kata khabar li mubtada ats-tsani ataupun khabar li abuhu, kan? Khabar li abuhu. Jadi kalau sebut khabar saja pun insya-Allah memadai. Jadi kita faham abuhu mudarrisun tu satu ayat, kan? Barulah kita pergi kepada satu poin. Okey, Ustaz buka word dah ya. Kita pergi kepada satu poin di mana kita kata wal jumlah al ismiyah. Kita boleh katalah abuhu mudarrisun fi mahalli ar-raf'i khabar. Fi mahalli ar-raf'i khabar. Okey, kat sini kita buat macam ni. Kita besarkan dia kepada 48. Okey, kita ambil ayat kedua dengan Zaidun abuhu mudarrisun. Kan? Okey, kita i'rab Zaidun sama-sama. Zaidun. Ini i'rab biasalah ya. Al-mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kalau dhammah zahirah fi akhirih pun lagi bagus, kan? Tapi setakat itu pun memadai. Okey, abuhu. Okey, abu, kita kata abu tu al-mubtada as-sani. Al-mubtada as-sani. Perlu ke as-sani? Mulanya letaklah supaya apa? Kita nak beza dengan mubtada yang pertama, kan? Marfu'. Tapi kita type apa? Perlahan-lahan. Sambil-sambil menghafal. Wa alamatu raf'ihi. Apa dia sini? Apa tanda dia? Al-waw. Sebab apa waw? Sebab dia al-asma' al-khamsah, kan? Wa huwa mudhaf. Ni dia jadi mudhaf, kan? Wa huwa mudhaf. Apa itu? Abu tu, kan? Abu tu. Jadi kita buang hu ni, kita letak hu sini bawah. Kalau hu tu pula mana hak sebiji. Tak apalah. Sini kita sebut dia dhamir. Bila perkataan yang mabni kita sebut dulu dhamir mabni. Mabni ala apa? Hu. Ala ad-dhamm. Ad-dhamm fi mahalli. Ni i'rab ini yang kadang-kadang menyebabkan kita tak jumpa jalan, kan? Bila satu perkataan yang mabni, kita i'rab dia i'rab mahalan. Fi mahalli apa? Al-jarri. Sebab abu mudhaf, hu tu mudhafun ilaihi. Tapi kita tak boleh harapkan dia sebagai mudhafun ilaihi, kan? Sebab apa? Sebab dia mabni, kan? Okey, baik. Tak habis lagi cerita dia. Kita bawa abuhu. Mudarrisun pula. Mudarrisun. Macam mana i'rab mudarrisun? Khabar lah, khabar marfu' wa alamatu raf'ihi
raf'ihi, apa dia? Ad-dhammah lah, mudarrisun. Kan? Mudarrisun ad-dhammah. Okey. Habis dah? Tak habis lagi. Kan? Sebab kita baru cerita khabar kepada mubtada sani, kan? Khabar li mubtada as-sani. Kan? Khabar pada Abu. Khabar pada Zaid tak ada lagi. Kan? Khabar pada Zaid tak ada lagi. Jadi macam mana kita nak cerita khabar kepada Zaid? Kita kata wal jumlah najim. Wal jumlah al-ismiyah. Ustaz sebut secara ni lah ya. Al-ismiyah fi mahalli ar-raf'i, apa dia? Khabar li Zaid. Khabar. Kalau suruh khabar li Zaid pun tak apa. Kan? Khabar. Jadi yang ini yang kadang-kadang memberikan kepada kita ni. Kan? Kita panggil i'rab mahalan. I'rab mahalan. Ustaz birukan dia. Kan? Pakai hafal lah ayat dia kan. Pakai hafal ayat dia. Wal jumlah al-ismiyah fi mahalli ar-raf'i khabar. Wal jumlah al-ismiyah fi mahalli ar-raf'i khabar. Mudah kan? Wal jumlah al-ismiyah. Sebab apa jumlah ismiyah? Sebab abuhu mudarrisun adalah jumlah ismiyah. Ini yang dipanggil sebagai, apa kita panggil? Khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah. Okey, kita pergi pada khabar apa pula? Zaidun ni pula yadrusu fil ma'had. Zaid ni dia pelajar, ayah di guru, dia belajar di ma'had. Zaman Ustaz buat banyak contoh tu ataupun zaman tu memang di ma'had lah kan. Jadi Ustaz kekal ke ma'had tu. Fil ma'hadi kan. Sekarang ni fil kuliah, tapi kuliah okey juga fil kuliah. Kalau yang tentukan pada fil kuliah pun okey. Zaidun yadrusu fil ma'had. Zaidun mubtada marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Sama je kan. Yadrusu jangan i'rabkan dia sebagai khabar. Kan, ini antara masalah sebahagian besar pelajar itu tak jumpa cari mana khabar marfu' kan. Sekarang ni struktur ayat dia, khabar dia adalah jumlah fi'liyah. Kan. Jadi yadrusu dia fi'il mudhari', maka i'rabkanlah dia sebagai i'rab fi'il mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kemudian kita kena cari mana fa'il dia. Fa'il dia. Satu kesilapan yang banyak pelajar buat bila dia tanya, mana fa'il kepada yadrusu? Pakar-pakar jawab, Zaid. Salah. Zaid tidak boleh jadi fa'il kepada yadrusu. Dari segi makna betul. Dialah pembuatnya, dialah yang belajar. Tapi dari segi i'rab tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab konsep yang paling basic sekali, paling basic sekali dalam kaedah fa'il dan maf'ul bih, fa'il hendaklah selepas daripada fa'il. Yadrusu. Jadi mana-mana yang sebelum yadrusu tak boleh jadi fa'il. Kan? Habis fil ma'had tak boleh kan? Fi harfu jar. Al-ma'hadi majrur bi harfi jar. Jadi di mana fa'il dia? Fa'il dia adalah dhamir mustati. Gitu dhamir mustati. Gitu dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian macam tadi dah, wal jumlah al fi'liyah fi mahalli apa? Mahalli ar-raf'i khabar. Kita nak i'rab. Boleh tak apa. Kita belajar perlahan-lahan, insya-Allah. Ustaz percaya ramai yang apa yang tahu kan, tapi Ustaz anggap kita start pada awal lah ya. Begitulah. Insya-Allah. Okey, kita ambil ayat yang kedua. Mana ayat dia? Zaidun yadrusu fil ma'hadi. Kita i'rab satu-satu. Lambat tak apa kan. Tujuannya supaya kita sebut banyak kali. Zaidun al-mubtada'. Copy-paste boleh juga kan. Tapi kita type lah balik kan. Setiap kali kita type semakin kuat ingatan kita. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa dia? Ad-dhammah az-zahirah fi akhirih. Okey. Dhammah saja pun okey. Yadrusu apa dia? Apa dia? Yadrusu. Fi'il apa ni? Al-fi'lu al-mudhari'. Apa hukum dia? Marfu'. Mana roh? Apa tanda dia? Wa alamatu
raf'ihi ad-dhammah. Kan? Sama je. Bila ada fi'il, mesti ada fa'il. Kan? Sini fa'ilnya wa fa'iluhu. Kita kata apa? Dhamirun mustatir. Takdiruhu apa dia? Huwa. Begitu kan? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kemudian kita kata fi harfu jar. Harfu al-jar. Kan? Kemudian al-ma'hadi majrur biharfi jar. Majrur biharfi al-jar. Alah. Wa alamatu jarrihi. Apa dia? Apa tanda jar dia? Al-kasrah. Sebab tu fil ma'hadi. Kalau kita nak sebut al-kasrah az-zahirah fi akhirih pun tak ada masalah apa-apa. Selesai. Selesai dah ke tak lagi? Tak lagi kan. Sebab apa tak lagi? Sebab kita nak tahu apa khabar pada Zaid. Sebab tu kita kata akhir sekali kita kata wal jumlah al-fi'liyah. Tadi al-ismiyah, sekarang al-fi'liyah. Sebab apa? Sebab fi'il fa'il kan. Fi mahalli ar-raf'i khabar. Baru kita jumpa khabar dia. Wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli ar-raf'i khabar. Wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli ar-raf'i khabar. Yang atas tadi wal jumlah al-ismiyah. Sebab nauk dia apa kita panggil? Jumlah ismiyah. Kan? Baik. Nauk khabar dia jumlah ismiyah. Sini pula nauk khabar dia jumlah fi'liyah. Sebab tu kita kata wal jumlah al-fi'liyah. Kan? Nampak tak? Alhamdulillah. Okey. Kita buka baru pula. Insert page break. Ayat yang ketiga. Zaidun. Ayat yang keempat. Zaidun fil fasli. Zaid dalam kelas. Kan dia pelajar kan? Biasa pelajar ni banyaknya duduk dalam kelas lah ya. Berapa jam. Tapi sekarang ni bukan dalam kelas. Duduk di rumah masing-masing. Kan? Belajar online. Tapi asalnya belajar dalam kelas lah. Okey. Zaidun fil fasli. Ni i'rabnya mudah je kan? Zaidun fil fasli. Tapi macam Ustaz kata lah kita kata mubtada' khabar. Dah mana khabarnya fil fasli? Kan? Dia mari tertanya-tanya. Yang tahu alhamdulillah. Yang tak tahu belajar step by step. Ini cara dia kan? Ini cara dia. Kita akan tahu. Oh, begitu rupa-rupanya. Zaidun. Mana Zaidun? Zaidun fil fasli. Okey. Oh, so kita hitamkan dia. Sekali lagi kita i'rabkan dia. Home. Automatic. Zaidun, i'rab Zaidun sama je kan. Dia orang kaedah lama memanglah dia berulang-ulang kan, berulang-ulang. Ustaz ni kira mengajar pertengahan dah ni. Kalau mengajar yang lagi slow tu banyak lagi perkara yang akan disebut diulang-ulang kan. Okey, baik. Tak apa. Al-mubtada'. Apa dia hukum dia? Marfu'. Lepas ni kita hafal secara automatik. Wa alamatu raf'ihi. Apa dia? Ad-dhammah. Lepas tu kan nak sebut ad-dhammah az-zahirah fi akhirih pun tak ada masalah apa-apa kan. Baik. Kemudian fi harfi jar. Macam tadi kan. Fi harfi jar. Harfi al-jar. Al-fasli pula. Al-fasli ni i'rab yang paling mudah sekali kan. Atas dunia ni lepas huruf jar majrur biharfi jar. Itulah yang paling mudah sekali kan. Majrur biharfi jar, biharfi al-jar. Kemudian tanda dia wa alamatu jarrihi al-kasrah. Al-kasrah az-zahirah fi akhirih. Kan? Okey. Memadai dah.
tidak memadai lagi. Sebab apa? Mubtada perlu pada khabar. Mana khabar dia? Sebab tu kita perlu sebut wal jaru wal majruru. Kita wal jaru wal majruru. Kita wal jar al jaru maksud alfu jar lah al jaru wal majruru wa harf wal majruru fi mahalli ar-raf'i. Baru jumpa khabar dia. Khabar dia khabar mahallan fi mahalli ar-raf'i khabar. Jadi hilanglah apa kita punya persoalan kan. Mana khabar dia? Khabar dia ada tapi dalam bentuk ja majrur kan. Ja dan majrur. Ataupun kalau kata wasyibhu jumlah, betul juga sebab ja majrur adalah syibhu jumlah kan. Ja majrur itu syibhu jumlah. Wasyibhul jumlah fi mahalli ar-raf' khabar. Betul juga. Wal jaru wal majrur fi mahalli ar-raf'i khabar. Betul juga man. Okey. Okey, satu lagi ayat. Satu lagi ayat Jamil bang. Sikit je. Zaidun amama al-fasli. Yang ni ustaz dah penat dah, ustaz nak copy paste ya. Zaidun fil fasli ni ustaz ambil di bawah lah. Naik ke atas. Begitu ustaz copy sama dia. Ustaz pun pandai juga copy paste. Page bridge paste sama dia, cuma kita tukar fi ni kepada amama kan, amama. Okey, i'rab sama. Zaid al-mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tapi fi kita tukar pada amama kan, amama. Apa yang berlaku? Amama adalah zaraf kan, zaraf. Zaraf. Bila zaraf dia masuk ataupun nama lain dia adalah maf'ulun fihi kan. Wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah fi akhirih. Kalau nak sebut al-fathah kan. Jadi amama al-fasli tak boleh jadi majrur lah majrur biharfi jar sebab amama bukan huruf jar kan. Dia adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni kita buang sini, delete. Dia adalah mudhafun ilaih. Ni bila zaraf lepas tu kita kata wa huwa mudhaf. Jelas wa huwa mudhaf. Ingat zaraf dia sentiasa mudhaf kepada isim yang selepas dia. Jadi al-fasli ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian sini kita sebut wazaraf. Mana tak ini? Zat mana zat? Wazarf. Gitu wazaraf fi mahalli ar-raf'i khabar. Bolehlah kita ambil itu kan. Masa kita belajar tu selalu kita buat gurau buat gurau. Nanti itu pegang pula zaraf dan mazruf, ja dan majrur, zaraf dan mazruf. Tapi penggunaan mazruf tu tak betul lah ya. Wa zaraf fi mahalli ar-raf'i khabar. Atau wa shibhu jumlah fi mahalli ar-raf'i khabar kan. Jadi di sini jelas pada kita bahawa yang kita i'rab khabar marfu' tu satu je, khabar mufrad saja. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tahu i'rab paling mudah mubtada khabar. Tapi bila nak cari khabar tak jumpa-jumpa. Tak jumpa-jumpa. Sebab apa? I'rab mahallan. Kan? I'rab dia i'rab dalam bentuk mahallan. Sebab tu kalau kita faham fungsi dia, insya-Allah memang akan ada. Kan? Memang akan ada. Kemudian yang ini pengarang tak sebut pengarang tak sebut. Cuma ustaz biasa sebutlah. Kan? Zaid ni dia sentiasa berada kat depan Zaid. Kan? Dia sentiasa berada di hadapan dalam kelima-lima ayat ini, kecuali dalam bahasa kan sentiasa ada kecuali kan. Ayat nombor 4 dan ayat nombor 5. Zaid ini kita kalau kita nak edit kita kena edit kat sana. Okey tak apa. Kita edit kat sini. Zaid ini kita boleh pindahkan dia, kita cut dia. Mana pula home? Kita cut dia, kita letak di belakang. Hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah harus. Sama juga Zaid sini. Kita cut sama dia. Kita letak di belakang. Maksudnya apa? Kalau khabar syibu jumlah,
Kita boleh letak khabar tu di belakang. Hak ni yang kata mubtada di depan. Ada juga mubtada di belakang kan. Harus. Dan kalau Zaid itu kita ganti dengan talibun, dia akan jadi wajib. Fil fasli talibun. Wajib talibun itu berada kat belakang. Amam al-fasli talibun. Sebab dia nakirah yang itu wajib. Wajib berada di belakang. Jadi biasanya dalam kitab-kitab ataupun dalam kitab yang bincangkan nahwu secara panjang lebar, dia akan bincanglah takhiru al-mubtada anil khabar. Kan? Bila kita perlu letak khabar di belakang. Kemudian dia ada, perlu tu ada dua pula. Perlu yang harus, perlu yang wajib. Kan? Jadi biasa kalau Ustaz mengajar, Ustaz akan buat selalu. Zaid kita bawa ke belakang. Ayat nombor 4 dan nombor 5. Sebab itu fil fasli Zaidun mubtada khabar kan? Zaidun tu mubtada. Fil fasli tu khabar dia. Amam al-fasli Zaidun kan? Amam al-fasli tu khabar. Zaidun tu mubtada dia. Dan dalam Ustaz percaya banyak dalam Al-Quran kan? Banyak dalam Al-Quran kita akan jumpa kan? Jar majrur. Jadi satu perkara yang selalu Ustaz ingatkan semasa Ustaz belajar dalam di Ustaz, kalau nampak jar majrur depan-depan, kemungkinan besar dia itu khabar. Kemungkinan besar. Tapi macam Ustaz katalah bahasa ni kita dia bukan macam matematik kan, bukan macam matematik. Dia mesti macam tu kan. Tak, dia sentiasa ada pengecualian. Sebab tu Ustaz kata kemungkinan besar. Kalau tu nampak ayat tu bermula dengan jar majrur kan, ataupun zaraf. Baik. Okey, biasa contoh dengan orang lelaki. Jadi kadang-kadang orang perempuan kata, dah bila pula giliran kami? Ada, jangan takut kan. InsyaAllah ada. Sebab tu ayat ini Ustaz takniskan dia, Ustaz jadikan dia sebagai apa? Sebagai muannas kan, sebagai muannas. Oh, dia tak tukar sini. Tukar dah, tukar alhamdulillah. Okey, kan Zainab kan. Kalau tadi Zaid seorang pelajar, ayah dia guru kan. Ni kita Zainab tak? Zainab talibah. Nampak tak? Perempuan-perempuan. Tadi Zaid talibun, Zainab talibah. Kalau dua orang, Zainabani talibatani. Zainabatu talibatun. Kan? Baik. Zainab abuha. Nampak tak? Abuha bukan abuhu. Sebab apa? Ha balik pada Zainab. Mudarisun bukan mudarisah. Sebab apa? Mudarisun itu balik pada abu. Ayahnya. Nya tu Zainab. Guru. Guru tu ayah tu yang guru. Jadi bila kita faham, sebab itu ayat ini Ustaz cadangkan itu hafal cerita Zaid, cerita Zainab ini, sebab bila kita dah lancar dengan ayat ini, kita akan nampak apa yang perlu berubah. Apa yang perlu berubah. Okey, tengok pada ayat yang ketiga. Zainab tadrusu. Kalau Zaid, yadrusu. Zainab tadrusu. Kan? Kalau kita tukar pada fi'il madi, boleh. Zaidun darasa. Kan? Zaidun darasa fil ma'had. Zainabu darasat. Kan? Darasat. Kan? Kalau begitu juga, sebab tu kita main-mainkan dia tu. Muzakkar, muannas, muzakkar dua orang, muannas dua orang. Muzakkar jamak, muannas jamak. Kita tengok apa yang berubah. Kan? Baik. Okey, Zainabu fil fasli, Zainabu amam al fasli, tidak ada perubahan yang berlaku. Kan? Dan sama seperti Zainab dalam ayat yang keempat dan kelima, boleh kita bawa ke belakang. Macam mana kita bawa ke belakang? Kita pindahkan dia ke belakang. Kan? Boleh, harus. Kan? Ini asal ayat dia. Kan? Boleh kita ambil Zainab ini, kita cut sama dia, mana cut? Kita cut sama dia, kita letak di belakang. Harus. Kan? Harus. Ini tak wajib. Kan? Tak wajib. Sama juga Zainab sini, kita cut sama dia, kita letak dia di belakang. Kan? Apa hukum dia? Harus. Kan? Tetapi kalau Zainab ini kita ganti dengan talibatun. Apa beza Zainab dengan talibatun? Zainab makrifah. Talibatun nakirah. Makrifah dan nakirah. Kan? Kalau kita gantikan dengan talibatun, dalam kelas tu ada seorang pelajar, talibatun, wajib kita letakkan talibatun itu di belakang. Sama juga dengan amam al-fasli, talibatun. Wajib kita letak talibatun itu di belakang. Kalau Zainab harus. Harus di depan, harus di belakang. Alhamdulillah. Jadi itu untuk pengajaran pada malam ini. InsyaAllah. Hafal betul ayat ni. Kan? InsyaAllah. Kan? Kalau kita betul-betul fokus
InsyaAllah memang kita akan jumpa. Kalau dia mubtada, mesti ada khabar dia. Kan? Cuma khabar ni dia tidak sama-sama bentuk mufrad. Dalam kepala kita, kita cari yang khabar marfu' wa alamatu raf'ihi. Jadi kita cari juga. Kan? Jadi itu yang antara penyebab yang mana kita tak jumpa cari. Kan? Sebab apa? Sebab kita terlupa. Kan? Kita terlupa ada jenis-jenis khabar. Sebab itulah 5 ayat ini Ustaz ulang semua. Kan? Dah lepas Ustaz belajar pula, Ustaz mengajar, balik-balik daripada Madinah, orang semua mengajar Nahu. Kan? Mula-mula mengajar Nahu pening kepala kot Ustaz. Kan? Ilmu masa belajar satu hal, bila masa nak mengajar tu pun pening kepala kot kita. Kan? Tapi itulah, bila diulang tu, alhamdulillah lekatlah setakat yang ada tu, alhamdulillah. Kan? Jadi itulah pesanan Ustaz pada itu semua, belajarlah. Kan? Nanti kalau kata belajar lepas tu lupa, itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Macam Al-Quran itu hafal kan. Hafal, lupa pula, ulang pula. Lupa pula, ulang lagi kan. Sambil mengulang tu, yang tu berdoa lah. Kan? Berdoa insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri apa dia panggil? Beri apa yang kita hafal itu lekat kan. InsyaAllah. Tapi jangan putus asa. Kan? Jangan putus asa. Sama dengan bahasa Arab ni. Kan? Jangan putus asa. Belajar. Kan? Kadang-kadang bila kita boleh tu mudah saja kan, tapi nak keboleh tu kadang-kadang mengalir mata kan, mengalir mata. Kadang-kadang dengar ustaz cerita kita pun tak tahu mana kan. Tapi gitulah, apabila Allah Taala bukakan, insya-Allah dia jadi mudah saja. Ramai anak-anak murid ustaz yang sekarang ni jadi pakar-pakar bahasa kan, pakar-pakar bahasa. Jadi ustaz pula yang kena belajar dengan dia orang sepatutnya kan. Tapi itulah apa yang ustaz masukkan adalah kadang-kadang kita tak tahu kan, kita tak tahu bila Allah Taala campakkan kefahaman kepada kita, yang perlu kita buat usaha dan terus usaha insya-Allah. Jadi ustaz janji nak buat i'rab kan, tapi ustaz rasa memadai dah kot kan. Banyak-banyak sangat nanti takut. Tak apalah, kita ambil sikitlah. Tadrib ala i'rab sikit je. Muhammadun qaimun, Muhammadun hadara abuhu, Muhammadun abuhu musafirun, Muhammadun fiddar, Muhammadun indak. Ni cerita Muhammad. Kalau itu nak ambil cerita Muhammad boleh juga kan. Ustaz rasalah masa ustaz buat ayat, buat kisah ni, ustaz ambil sini juga, cuma ustaz ubah cerita dia kan. Ubah cerita dia supaya senang. Tengok ayat ustaz kan. Tengok ayat ustaz kan, dia macam ada satu cerita kan. Zaid seorang pelajar, Zaid ayah dia seorang guru, Zaid belajar di ma'had, Zaid dalam kelas, Zaid di depan kelas kan. Jadi pengarang kita boleh jadilah ustaz ambil di sini juga rasanya kan. Okey, kita ambil cerita pengarang kita. Muhammadun qaimun, Muhammadun mubtada marfu' bil ibtida'. Perlu ke tak perlu? Yang ni tak sebut pun tak apa kan. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah fi akhirih. Dhammah saja pun memadai. Dhammah zahirah fi akhirih lebih baik kan. Okey. Qaimun khabar al-mubtada marfu' bil mubtada tu tak ada masalah lah kalau tak sebut khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah fi akhirih. Jadi pengarang kita ni dia tafsirkan lagi. Okey, Muhammadun hadara abuhu. Cuma bezanya ustaz ustaz beri jadi mufrad jumlah ismiyah dulu. Pengarang kita beri jumlah fi'liyah terlebih dahulu. Dengar Muhammadun mubtada'. Dia tak ulanglah sebab dia dah i'rab sini kan. Kalau ustaz ulang mubtada' marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Hadara fi'il madin. Ustaz beri fi'il mudhari'. Fi'lun madin mabni 'ala al-fath. Okey, mabni 'ala al-fath. Baik. Abu, sama abu juga. Fa'il hadara. Kan fa'il. Hadara abu. Fa'il hadara. Marfu' bil waw. Jadi diceritalah niyabatan al-dhammah li annahu min al-asma' al-khamsah. Tak perlu sebut tak apa. Wa abu mudhaf wal ha mudhafun ilaih. Ustaz dah harap panjang dia kan. Mabniya. Dia Ustaz kata al-ha dhamir mabni ala ad-dhamm hu fi mahalli al-jar mudhafun ilaih. Ni wal jumlah min al-fi'li wal fa'ili. Ustaz boleh wal jumlah al-fi'liyah sama je kan. Wal jumlah min al-fi'li wal fa'ili fi mahalli raf' khabar al-mubtada.
Kemudian dia ditambah dengan satu maklumat yang penting, warabit. Apa rabit dia? Dia mesti ada rabit kan? Rabit antara khabar dan mubtada. Mubtada yang mahal tu. Dia kata warabit bainal khabar wal mubtada huwa ad-dhamir al-waqi' mudhafan ilaihi fi qaulika abuhu. Hu ni. Hu ni balik pada Muhammad. Hadara abuhu. Hu balik pada Muhammad. Kan? Okey. Kalau kita kata Muhammadun hadara saja, okey juga kan, tak ada masalah apa-apa. Hadara huwa, huwa tu balik pada Muhammad. Okey, baik. Muhammadun abuhu musafirun. Ini ayat ni sebiji macam ayat ayat yang Ustaz bagi kan. Zaidun abuhu mudarrisun. Sini Muhammadun abuhu musafirun. Muhammadun mubtada awal. Mubtada saja pun tak apa. Kan? Mubtada awal pun tak ada masalah. Marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah az-zahirah. Abu mubtada sanin. Okey, kalau mubtada sanin, al-mubtada as-sani. Ustaz tengok dalam buku i'rab diguna belaka sama ada makrifah atau nakirah. Sanin macam tu, sanin. Kan? Sebab isim maksud. Isim maksud apa? Isim mangkus. Kan? Marfu' bil waw, marfu' wa alamatu rafi al-waw. Sebab apa? Sebab Abu asma al-khamsah. Wa Abu mudhaf wal ha mudhafun ilaih. Dia tak irab panjang lah ya. Kalau ha tu kita kata wa ha dhamir mabni ala ad-dhamm fi mahalli al-jarri mudhafun ilaih. Musafirun khabar al-mubtada ats-tsani. Sebab khabar saja dia. Khabar mubtada tsani tu lebih jelas. Okey. Kemudian i'rab penulis khabar mubtada tsani marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah. Wa jumlah al-mubtada ats-tsani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabar al-mubtada al-awwal. Sama je kan, lebih kurang je kan. Cuma ditambah rabit. Rabit ni penghubung. Wa rabit baina hadhihi jumlah wal mubtada al-awwal ad-dhamir alladhi huwa fi qaulika abuhu. Jadi memanglah bila jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah memang akan ada sesuatu yang kembali kepada mubtada yang awal. Okey, Muhammadun fid dar. Kita lajukan sikit. Muhammadun mubtada marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammah fi harfi ja. Ja kan. Ad-dari majrur bi harfi ja wa alamatu jarhi al-kasrah. Dia tak i'rab. Wa shibhu jumlah fi mahalli ar-raf'i khabar li Muhammad. Khabar li mubtada. Baik. Muhammadun indak. Muhammadun mubtada. Inda zaraf makan muta'allaq bi mahzuf khabar al-mubtada wa inda mudhaf wal kaf dhamir mudhafun ilaih mabni 'ala al-fath fi mahalli al-jari. Baik. Jadi sebenarnya pusing-pusing pun dia pusing-pusing sikit jelah ya. Jadi antum boleh insya-Allah Ustaz dah ulang banyak kali tadi. Kalau antum perlukan nanti Ustaz send dalam grup nanti kan. I'rab untuk kelima-lima ayat tersebut insya-Allah. Okey, setakat ini dulu pada malam ini alhamdulillah. Semoga apa yang kita belajar ini memberi kebaikan kepada kita kebaikan yang banyak kepada kita. Kemudian kalau antum rajin antum i'rab lah yang bawah ni kan. Ayat mudah-mudah kan. Ayat mudah-mudah. Start pada al-mujtahid yafuzu biro yatihi kan. Mana mubtada depan lah kan. Lepas tu macam mana i'rab yafuzu biro yatihi kan. Tak ada khabar jelas ni kan. Yafuzu fi'il kan. Khabar jumlah fi'liyah. Jadi kalau antum rajin i'rab ni mudah insya-Allah. Kan? I'rab ni sebenarnya mudah sahaja insya-Allah. Sebab apa Ustaz kata mudah? Sebab sekarang ni kita masih di lebuh raya. Mubtada khabar sepatutnya mudah. Kalau lebuh raya pun kita susah nak bawa kan. Susah nak bawa. Nanti bila kita nak masuk jalan persekutuan, masuk jalan negeri, masuk jalan kampung tu lagilah. Nak bezakan hal dengan tamyiz. Kan? Macam mana nak beza hal dengan tamyiz? Nak bezakan maf'ul mutlak dengan maf'ul fi. Walaupun sebenarnya perbezaan dia jelas kan. Nak beritahunya kan, yang itu lebih mencabar, lebih mencabar. Sebab itu macam mana sekalipun pegang betul-betul mubtada khabar ni. Cuba kan, baca tu cari mana mubtada khabar. Ataupun ayat ni tak ada mubtada khabar, mesti ada fi'il, fa'il, kadang-kadang ada maf'ulun bih. Dia dua ni je kan, dia takkan lari, mesti ada. Cuma yalah kadang-kadang orang Arab ni ada tapi tak nampak. Takdir pula. Tu apalah macam mana kan. Sebab itu ni ayat ni tak takdir ni. Itu boleh ambil ni kan. Cuba cari mana mubtada dia. Senanglah mubtada semua depan belakang. So pengarang kita dia tak cerita mubtada yang berada di belakang. Okey, itu saja pada minggu ini insya-Allah. Minggu depan kita teruskan dengan hari Rabu malam Khamis insya-Allah.
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kataballahu lana wa lakum an-najah fid dunya wal akhirah bitafawuq bimtiaz. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak.